Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Adapun berdiri tegak lurus tidak lain adalah cermin diri dan hati di hadapan Allah. Pada pagi ini, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, kita sambung pembacaan kita dari kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatul Anfus dalam sarana tazkiyah yang pertama, iaitu salat. Sambungan daripada bacaan kita sebelum ini, kita berada dalam tajuk berkenaan dengan penjelasan tentang makna batin bagi setiap gerakan salat. Dan insyaAllah kalau selesai daripada kitab salat ini, barulah kita akan membaca kitab Ayyuhal Walad jika sekiranya kita ingin membaca kitab tersebut, insyaAllah. Kita selesaikan dulu bab salat daripada kitab Mustakhlas ini, barulah kita pindah kepada tajuk lain, insyaAllah. Jadi adapun berdiri tegak lurus, iaitu disebut dengan i'tidal dalam bahasa Arabnya, wa amal i'tidal qa'iman. Tidak lain adalah cerminan diri dan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kepalamu yang merupakan bahagian teratas dari badanmu tertunduk khusyuk, dan hendaklah amalan meletakkan kepala di tanah dari tempatnya yang tinggi menjadi peringatan atas kewajipan hati untuk tawaduk, merendah diri dan menghindari kesombongan. Dia memberi pengertian kepada kita bahawa apabila kita berdiri menghadap Allah, janganlah tubuh kita sahaja berada di hadapan Allah dalam keadaan kosong daripada penghayatan batin, daripada kehadiran hati kita. Maka sebab itu kita naklah menyedari bahawa kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu kepala kita yang merupakan dipanggil anggota yang paling tinggi yang ada pada tubuh kita, yang senantiasa bila kita berjalan, kita berdiri, dia berada di atas. Namun dari sudut perasaan batin kita, oleh kerana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dalam keadaan khusyuk. Walaupun berdiri menegak, tetapi batin kita tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti bila kita tiba masa untuk sujud nanti, maka itu memberi isyarat yang lebih jelas bahawa kesediaan kita untuk merendah diri di hadapan Allah, sehingga akan juzuk yang paling tinggi dalam diri kita pun kita sanggup letakkan di bumi semata-mata ingin menzahirkan rendah dirinya, betapa rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus menjauhi kesombongan. Ingatlah di sini akan dahsyatnya suasana di hadapan Allah pada hari pengadilan akbar, Yaumul Adl Akbar, iaitu hari akhirat. Ketahuilah sekarang bahawa engkau berdiri di hadapan Allah yang Maha mengetahui dirimu. Maka pada saat itu fikiranmu menjadi tenang, anggota badanmu tertunduk, dan semua
eksistensi dirimu menjadi tenteram. Jadi apabila kita menzahirkan makna-makna batin tadi, makna rendah diri dan makna betapa hinanya kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana di akhirat nanti kita akan berdiri lagi di hadapan Allah untuk menghadapi pengadilan hisab. Jadi kalau kita sombong di sini, bagaimana di sana nanti, maka semua itu akan menjadikan jiwa kita ketika dalam solat tenteram, tidak dipanggil, tidak berbolak-balik, tidak terganggu dan sebagainya. Sedangkan niat, maka hendaklah engkau bertekad memenuhi perintah Allah untuk menunaikan salat, menyempurnakannya, menghindari segala hal yang dapat membatalkannya, dan mengikhlaskan semua itu semata-mata kerana redha Allah, berharap pahala darinya dan takut sisaannya, demi mendekatkan diri kepadanya dan mengakui kurnianya dengan kurniaannya dengan mengizinkan kita untuk munajat kepadanya, sekalipun engkau kurang beradab kepadanya dan banyak buat maksiat kepadanya. Jadi bila ini dari sudut niat pula, bila kita berada di hadapan Allah, kita dalam keadaan berdiri, tidak pun berada berdiri betul, di antara rukun salat adalah qiyam, berdiri bagi orang yang mampu qiyam. Kemudian ketika qiyam itulah kita akan menghadirkan niat bersama dengan takbiratul ihram. Ada 3 rukun salat yang dia wujud bersekali. Oleh sebab itu setengah kitab menyebutkan dulu kemudian, iaitu rukun berdiri, rukun takbir dan juga niat. Tidak sah takbiratul ihram melainkan ketika berdiri, dan tidak sah niat melainkan ketika berdiri dan juga ketika takbir. Jadi apa yang sepatutnya hadir dalam hati kita ketika kita berniat. Maka kata pengarang kitab kita ini, Al-Alamah Syekh Hawa, dengan menakalkan daripada Ihya Ulumuddin secara intisari, iaitu hendaklah kita menghadirkan tekad dalam hati kita. Tekad ni bahasa tekad ni dalam bahasa Arabnya dia kata azam. Azam ni bukan sekadar lintasan hati. Azam ni suatu tujuan yang sudah hadir dalam hati. Cumanya kalau belum disertai dengan perbuatan, maka dia tidak dikira lagi sebagai niat. Niat ini dipanggil al-qasdu biqtiradil amal. Qasad hati yang hadir berkesampingan dengan amalan. Adapun sebelum amalan itu dipanggil dengan azam, al-azm. Sebagian ulama menamakan azam dan juga niat itu sendiri. Jadi hendaklah tekad, hadir tekad. Tekad ni makna satu kehendak hati yang kuat, yang sungguh-sungguh untuk kita melaksanakan perintah Allah. Perintah apa itu? Perintah solat. Juga untuk kita bertekad untuk kita menyempurnakan solat sebaik mungkin. Dan bertekad untuk kita menghindari segala hal yang dapat membatalkan solat kita. Dan juga kita bertekad untuk mengikhlaskan semua amalan-amalan dan perbuatan kita dalam solat itu kerana Allah SWT semata-mata. Dan mengharapkan pahala daripada Allah. Dan juga kerana takutkan sisaan Allah. Dan juga untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Di samping mengakui betapa besarnya kurniaan Allah kepada kita apabila dia sudi
menerima kita menghadap dia. Walaupun kita ini banyak maksiat. Kalau di dunia ini orang yang ingkar, yang diketahui oleh raja sebagai orang yang tidak patuh, nescaya raja tidak sudi menerima kita. Tapi Allah SWT ini raja segala raja. Walaupun kita ini, dia tahu, Allah Ta'ala melihat sampai ke dalam hati kita. Di luar, sama terang-terangan atau bersendirian, kita ni banyak melakukan dosa, tapi Allah masih lagi sudi menerima kita. Itu perlu kita zahirkan dengan syukur. Syukur kepada Allah dengan kita banyak munajat kepada Allah. Jadi seolah-olah daripada apa yang disebut di sini, orang yang tidak sembahyang, tidak beribadat kepada Allah, maka mereka ini mensia-siakan kebaikan Allah Ta'ala, kepemurahan Allah yang sudi menerima hambanya, disia-siakan begitu saja. Akuilah dalam dirimu bahawa bermunajat kepadanya adalah sesuatu yang sangat agung. Perhatikanlah kepada siapa engkau munajat. Bagaimana engkau munajat, dengan apa engkau memunajat. Jadi adalah kita sentiasa memahati dengan mata hati kita kepada siapa kita sedang munajat itu, kepada Allah. Jadi apakah di hadapan Allah kita acuh tak acuh, tidak menjaga khusyuk, tidak memberi tumpuan hati kita. Dan bagaimana engkau bermunajat. Bagaimana engkau bermunajat. Dan dengan apa engkau bermunajat. Di sinilah jidatmu harus berkeringat kerana malu. Jidatmu, terjemahan kepada jabinuka. Jabin ni dahi, kening. Jadi sepatutnya dahi kamu berpeluh kerana malu. Macam kita lah. Bila kita berdepan dengan orang yang sangat baik pada kita, yang terharu. Kita terharu kerana kebaikan dia itu menyebabkan kita berpeluh dingin. Maka sepatutnya begitulah. Kita di hadapan Allah Ta'ala. Maka di sinilah seharusnya dahimu berpeluh, berkeringat kerana malu. Dadamu bergetar kerana gentar. Ada ketikanya kita perlu rasa gentar. Apa akan jadi pada kita kalau Allah tidak redha dan tidak menerima amalan kita, tidak menerima doa kita? Sudah tentu tidak ada siapa pun yang boleh menyelamatkan kita, boleh membantu kita kalau Allah tidak berkenan dengan kita, dan tidak kerana dengan sebab kesilapan, kelainan kita hatta ketika sedang salat. Dan wajah mempucat kerana takut. Sedang takbir pula, apabila lisanmu mengucapkan Allahu Akbar, maka hendaklah hatimu tidak mendustakannya. Maknanya hendaklah hati turut menyatakan Allah Maha Besar. Jangan ketika lidah kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah lah Maha Besar, tapi hati kita pula tidak turut mengucapkannya, kerana apabila dia sibuk dengan yang lain daripada Allah, menunjukkan bagi hati ada yang lebih besar daripada Allah yang perlu disibukkan, perlu diutamakan melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dalam hatimu ada sesuatu yang lebih besar dari Allah, maka Allah menyaksikan bahawa engkau pendusta. Tidak sebut Allahu Akbar, tiba-tiba Allah Ta'ala tengok dalam hati kita, rupanya yang kita ni masih lagi berada dalam dipanggil dalam dunia kita. Ya, sebagai contohnya, orang yang dia masuk waktu salat, dia sedang menonton drama sebagai contohnya. Menonton drama. Maka dia pun break seketika,
drama itu, kemudian dia masuk solat. Ketika dalam solat itu, dia solat dengan pantas. Mudah-mudahan dapat segera cepat untuk menyambung kembali menonton drama itu. Jadilah hatinya tu penuh dengan kisah itulah. Kisah dan drama itu dibawa dalam sembahyang. Maka kita perlu menyadari bahawasanya Allah Ta'ala merhati hati kita. Allah merhati sehingga ke dalam hati kita. Jadi mulut sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi Allah Ta'ala perhatilah hati kita. Yang ada hanyalah drama tadi lah. Ya, jadi maknanya kita berbohong lah. Berbohong. Hati kita tidak selari dengan lidah kita. Sekalipun perkataan itu benar, mana perkataan Allahu Akbar itu benar, sebagaimana orang-orang munafik bersaksi. Mana ucapan lidah benar, tapi di hati berdusta. Sebagaimana orang munafik bersaksi dengan lidah di hadapan Nabi SAW bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah. Tapi hati mereka tidak bersaksi yang sama. Jika hawa nafsumu lebih mendominasi dirimu ketimbang, ini berbanding perintah Allah, maka engkau lebih taat kepada hawa nafsu ketimbang kepada Allah. Ini berbanding kepada Allah. Bahkan engkau telah menjadikannya, yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Ucapan Allah Maha Besar nyaris menjadi ucapan lisan semata-mata dan tidak didukung oleh hati. Ya, maknanya boleh berlaku begitu. Kosong. Dalam hati tidak ada langsung kebesaran Allah. Hanya di lidah saja menyebutkan Allahu Akbar. Betapa bahaya hal tersebut jika tidak segera disusuli taubat, istighfar, bersangka baik akan kemurahan dan kemaafan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh kita membiarkan keadaan itu berterusan. Kerana kata pengarang kitab kita ini betapa bahayanya jika situasi itu berterusan. Jadi sebab itu hendaklah kita segera bertaubat kepada Allah, beristighfar dan bersangka baik bahasanya Allah dengan kepemurahan dan kemaafannya itu dia akan mengampunkan kita. Tapi kita ingat bahasanya Allah Tuhan yang Maha Pengampun itu hendaklah jadikan sebagai peluang kita untuk kembali kepada Allah. Bukan menjadikan kita ini daripada golongan maghrurin, orang yang tertipu. Yang tertipu dengan kebaikan Allah. Iaitu dia sepatutnya kebaikan Allah Ta'ala itu yang Maha Pemurah Maha Pengampun itu diambil peluang itu untuk kembali kepada Allah. Tapi tidak. Apa yang berlaku ialah dia sentiasa membisikkan pada hati dia, tak apa kita buat dosa pun Allah Ta'ala Maha Pengampun, Allah Ta'ala Maha Pemurah. Takkan dia nak siksa kita, sedangkan dia Maha Pemurah, dia Maha Pengampun. Dia lupa bahasanya di sana Allah Ta'ala juga mengisytiharkan nama dia yang lain daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Di antaranya Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Muntaqim ataupun Syadidun Zuntiqam, yang sangat tegas pembalasannya, yang sangat pedih pembalasannya, dan lagi Zuntiqam yang maha membalas, Al-Muntaqim. Sedangkan doa iftitah, maka ucapanmu yang pertama kali ialah aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan semua langit dan bumi. Ini doa iftitah. Doa iftitah ni agak panjang huraian dia, kerana kedalaman, kejituan makna daripada doa iftitah itu. Dalam mazhab Syafi'i, doa iftitah yang digalakkan untuk kita baca ialah wajjahtu wajhi allazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman ana minal musyrikin. Walaupun di sana ada banyak lagi doa iftitah yang lain. Ya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
Dan ada lagi Allahumma ba'id baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Tapi dalam doa dalam mazhab Syafi'i ini doa iftitah yang sangat digalakkan untuk kita baca, iaitu yang biasa kita baca itu. Di sini yang dibawa oleh Imam Ghazali untuk dihuraikan dari sudut makna batinnya. Sedangkan doa iftitah, maka ucapanmu yang pertama kali ialah wajjahtu wajhal ladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada zat, yakni Allah, yang menciptakan sekalian langit dan bumi. Wajah ini maksudkan bukan wajah lahir, kerana wajah lahirmu hanya engkau hadapkan ke arah kiblat. Jadi bila kita sebut wajah tu, aku hadapkan wajahku, bukan makna maksud di sini ialah muka kita. Kata Imam Ghazali. Kerana kata dia wajah lahir kita ni kita menghadap ke kiblat. Kita menghadap ke kiblat, tapi yang kita sebut di sini, aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Jadi wajah di sini bukan wajah muka tu, kerana muka kita hadap pada Allah. Kerana dalam i'tiqad Asy'ariyah, Allah tidak bertempat. Tidak bertempat. Tapi macam mana kita kata kita menghadap pada Tuhan sekalian langit ini? Jadi sebab tu kata dia, wajah ni maksudkan bukan wajah lahir, mana wajah kita fizikal ni. Kerana wajah lahirmu hanya engkau hadapkan ke arah kiblat. Tetapi wajah hati yang dengannya engkau menghadap kepada pencipta semua langit dan bumi. Maknanya aku hadapkan hatiku, ya Allah, kepadamu. Kerana engkau lah pencipta sekalian langit dan bumi. Perhatikanlah, apakah wajah hatimu menghadap kepada angan-angan dan berbagai obsesinya di rumah dan pasar mengikuti syahwat, ataukah menghadap kepada pencipta semua langit? Tapi realitinya betul, kata begitu. Yang dimaksudkan dengan wajah sini adalah wajah hati. Aku hadapkan, ya Allah, hatiku kepadamu. Mulut kita sebut begitu, wajah tu wajah lagi. Tapi hati betulkah? Betulkah begitu? Itu kata Imam Ghazali, kita perlu perhatikan. Ataupun mulut saja kita sebut, aku hadapkan hatiku kepadamu, ya Allah. Tapi sebenarnya hati kita sendiri itu sedang berada di rumah, di pasar, ataupun sedang dibuai oleh syahwat, oleh nafsu dan sebagainya. Jangan sampai pembukaan munajatmu itu dusta dan palsu. Mulut kita sebut macam Allahu Akbar tadilah, tapi hati kita tidak sama dengan apa yang disebut oleh mulut kita. Wajah tidak akan menghadap kepada Allah kecuali dengan memalingkannya dari selainnya. Mana wajah hati kita, penumpuan hati kita, tidak boleh dianggap menghadap kepada Allah, melainkan yang kita malingkan dari selain daripada Allah. Berjuanglah segera untuk mengarahkannya, yakni pandangan mata hati kamu kepadanya, kepada Allah. Jika engkau tidak mampu melakukannya terus-menerus, maka hendaklah ucapanmu jujur dan benar adanya. Yang dalam bahasa Arabnya dia kata, fajtahid fil hal fi sarfihi ilaihi walan yansarif al-wajhu ila Allah illa bi insirafihi amma siwahu. Fajtahid fil hal fi sarfihi ilaihi. فينبغي أن يخطر ببالك أن المسلم وإن عجزت عنه على الدوام فليكن قولك في الحال صادقا. Kata dia, kalau
kita kata hati kita ni tak mampu senantiasa seperti mana awliya Allah, utamanya para anbiya. Mereka ni di luar daripada sembahyang pun hati mereka tidak pernah berpaling daripada Allah. Tapi kalau kita tak mampu sebegitu, sememangnya kita tak mampulah, maka berusahalah sekurang-kurangnya ketika membaca filhal, mana ketika membaca doa iftitah tu, ataupun ketika solat tu saja, sekurang-kurangnya hati kita memberi tumpuan. Walaupun sekalipun kita waktu-waktu lain kita tak mampu untuk menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ajasta alaihi anhu ala dawam. Jika kamu tidak mampu untuk memalingkan hati kamu dari selain Allah dalam bentuk kesenantiasaan, falyakun qauluka fil hal sadiqan. Sekurang-kurangnya ucapan kamu pada ketika itu, mana pada ketika kamu mengucapkan wajhatu wajhal ladzi fatara samawati wal ard, aku hadapkan hatimu, pada ketika itu kita benar. Janganlah di luar sembahyang pun hati bersama dengan dunia. Tiba-tiba ketika dalam solat, semasa lidah kita sendiri sebut, aku menghadap, ya Allah, aku menghadapkan wajahku, yakni wajah batin ke wajah hatiku kepadamu, waktu tu pun masih tidak ada Allah Ta'ala. Jadi kata Imam Ghazali, ataupun kata Syekh Awal, jangan begitu. Wa idza qulta hanifan muslima, dan apabila engkau mengucapkan hanifan musliman, hanifan berlaku lurus dan memberi keselamatan. Dia terjemah begitu. Hanifan muslimah, wallahu alam. Kalau tengok dalam tafsir, kataan hanif ni ialah memberi sepenuh tumpuan hati kepada Allah ataupun kepada kebenaran dengan berpaling daripada yang lain daripada Allah ataupun daripada kebatilan. Itu mana hanifan. Memberi sepenuh tumpuan hati kepada sesuatu dengan berpaling daripada segala yang lain. Itu mana hanifan musliman, tunduk patuh, menyerah di hadapan Allah. Bila engkau mengucapkan hanifan musliman, maka adalah terbayang dalam benakmu bahawa orang Muslim adalah kaum muslimin terselamat dari gangguan lidah dan tangannya. Ini Muslim, sebuah bermuslim. Sebab Nabi SAW menyebutkan al-musliman salim al-muslimuna min lisani wa yadih. Seorang Muslim itu ialah seorang yang selamat orang Islam yang lain daripada kejahatan lidah dan juga tangannya. Jika tidak demikian, maka engkau dusta. Sebab itu kalau kita sembahyang, kita mengikrarkan kita ini di hadapan Allah musliman, orang yang bersiap patuh atau orang yang selamat dan memberi keselamatan. Tiba-tiba di luar sembahyang kita selalu menyakiti orang lain, maka kita berdusta. Berjuanglah untuk berlaku demikian di masa akan datang dan sesalilah berbagai kondisi buruk di masa yang lalu. Jadi sekurang-kurangnya kalau sebelum kita salat, kita pernah menyakiti orang lain, sekurang-kurangnya selepas salat kita melakukan perubahan hasil penghayatan batin yang kita perolehi semasa salat itu. Dan bila engkau mengucapkan wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik, maka ingatlah dalam benakmu akan kemusyrikan yang tersembunyi, iaitu riak. Dengan kadang-kadang kita bila sebut syirik, kita berasa, oh alhamdulillah, saya tidak menyentuhkan Allah, saya orang Islam, saya tidak menyembah berhala. Tapi kita lupa bahawasanya syirik ini bukannya syirik yang dalam bentuk syirik yang besar yang mengeluarkan kita daripada agama itu, tapi di sana ada syirik lain lagi yang walaupun tidak mengeluarkan kita daripada agama tapi menyebabkan amalan kita sia-sia, iaitu syirik kecil, syirik
dalam bentuk riak, mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah dalam niat ketika beramal. Jadi sebab itu kata Imam Ghazali, hendaklah kita ingat dalam benak hati kita akan kemusyrikan yang tersembunyi. Kerana firman Allah, barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, dalam surah Al-Kahfi, hujung sekali. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya di akhirat, maka hendaklah melakukan amal soleh dan dengan tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Mana tidak mensyirikkan Allah dalam niatnya pada ketika beribadah kepada Allah SWT itu. Turut berkenaan dengan orang yang beribadah dengan tujuan mencari ridha Allah dan pujian manusia. Jadi kata Imam Ghazali ataupun Syekh Awad dalam apa yang dia nakalkan daripada Ihya Ulumuddin, mana ayat ini bukan saja berkait dengan orang kafir, iaitu bila betul-betul nak bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan Allah redha, mereka hendaklah melakukan amal soleh dalam keadaan tidak syirik kepada Allah. Kata Imam Al-Ghazali, ayat ini turut berkenaan dengan orang yang beribadah dengan tujuan mencari ridha Allah dan pujian manusia. Maknanya dia campur dua-dua sekali. Dan mencari ridha Allah pun dia hadir hati. Pada yang sama, pujian manusia pun dia hadir juga dalam hati. Maka itu ayat ini turut. Mana ayat ini bukan saja berkenaan dengan orang yang sepenuhnya qasad hati itu menunjuk. Tapi masuk juga orang yang mentesyrikkan, dipanggil niat itu. Maknanya dia mencampur adukkan niat di antara Allah dengan pujian makhluk. Hati-hatilah dari kemusyrikan ini, mana penyekutuan ini, dan hendaknya engkau merasa malu di dalam hatimu jika engkau menyatakan tidak termasuk orang-orang musyrik, tetapi engkau tidak terbebas dari kemusyrikan itu sendiri. Jadi kena malu, mengaku depan Allah, wa ma ana minal musyrikin. Tidaklah aku tergolong di kalangan orang yang menyekutukanmu, ya Allah. Mulut kita sebut begitu, tiba-tiba Allah Ta'ala memandang pada hati kita. Hati kita ini masih lagi ada manusia. Yang masih lagi ada makhluk yang kita sekutukan dalam niat kita dengan Allah Ta'ala itu. Kerana istilah kemusyrikan itu berlaku pada sedikit atau banyak. Walaupun tidak 100%. Tapi ada dipanggil celah-celah yang masuk tu. Yang mana kita mengharapkan pujian manusia, mengharapkan perhatian manusia dan sebagainya. Bila engkau mengucapkan hidupku dan matiku untuk Allah. Inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka ketahuilah bahawa ini merupakan keadaan seorang hamba yang tidak memiliki dirinya dan menjadi milik Tuhannya. Jadi bila kita sebut gitu, maknanya kita hendaklah meletakkan diri kita bahawasanya kita ni tidak ada apa-apa pun yang kita miliki. Kita sendiri pun bukan kita yang miliki, tapi Allah yang miliki. Tuhan kita, Allah SWT. Dialah pemilik sebenar hatta atas diri kita sendiri. Jika ucapan itu muncul dari orang yang keredaan, kemarahan. Jika ucapan itu muncul dari orang yang keredaannya, kemarahannya, berdiri, duduk, dan semangat hidup dan rasa takutnya dari kematian kerana perkara-perkara dunia, maka hal itu tidak sesuai sama sekali dengan ucapannya. Jadi ucapan ini hanya betul-betul jujur kalau seseorang itu dia meletakkan, kalau dia nak redha pun kerana Allah. Kalau dia nak marah pun kerana Allah juga. Kalau dia berdiri pun kerana Allah. Dia duduk pun lillahi ta'ala.
Dia hidup pun kerana Allah. Mana semangat hidup, mana tujuan hidup pun dia letakkan kerana Allah. Kalau dia perlu rasa takut pun, mana kerana Allah. Termasuk kata dia rasa takutnya di kematian kerana perkara-perkara dunia. Maka semua itu tidak sesuai dengan ucapan tadi. Melainkan jika kita meletakkan semuanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arabnya disebut fa'lam an hadhihi hal amdun mafqud li nafsi mawjud li sayyidi wa annahu idan in sadara mimman ridahu wa ghadabuhu wa qiyamuhu wa qu'uduhu wa rughbatu fil hayah wa ruhbatu min al maut li umur dunya lam yakun mulaiqan lil hal. Sebab itu dia kata kalau seseorang itu jika yang keluar jadi bila kita seseorang itu dia mengucapkan inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi ta'ala, semuanya kerana Allah, maka ucapan sebegini tidak selayaknya bagi orang yang mana keredaan dia, kemarahan dia, ketakutan dia, keinginan pada dunia, di umur dunia, semuanya adalah untuk urusan dunia, bukan urusan Allah. Semuanya kerana dunia, bukan kerana Allah. Lam yakum mulaiman lil hal. Maka dipanggil tak serasi lah. Tidak serasi dengan situasi keadaan semasa dia yang sedang melafazkan ucapan itu. Kesimpulannya, supaya serasi, dipanggil selari dengan apa yang kita ucapkan, maka hendaklah kita meletakkan segala-galanya dipulangkan kepada Allah Ta'ala. Bukan dipulangkan kepada dunia ataupun sebab-sebab musabab manusia, harta dan sebagainya. Bila engkau mengucapkan aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, ini masuk dalam isti'azah. Isti'azah. InsyaAllah nanti kita sambung lagi dalam bacaan kita berikutnya insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Yes, sir. Yes.